kita cuba sekali lagi. Okay. Tak apalah, sementara kita menunggu kita punya moderator untuk sampai. Sebelum tu saya nak test dulu. Semua dengar tak? Bismillah. Hai semua, apa khabar? Okay, dengar. Okay lah, tak apalah, saya mulakan dululah sedikit tentang mukadimah, tentang tajuk kita pada malam ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah nikmat dan kurnianya kita dapat bersama walaupun berada dalam live. Tapi ia bukan jadi satu masalah untuk kita berkongsi atau bercerita dengan orang lain. Jadi pada malam ni kita ada satu tajuk khas tentang, mungkin dia agak tajuk yang tipikal, tapi pada saya perlu untuk golongan-golongan yang akan masuk, contohnya golongan yang akan masuk ke alam matrikulasi, itu yang pertama, dan yang keduanya yang akan masuk ke alam universiti itu sendiri. Okay, tajuk kita pada malam ni ialah matrikulasi versus universiti. Mana yang paling susah, mana yang paling senang. Itu yang kita akan bincangkan pada malam ini sebenarnya. Sedikit sebanyak tentang permulaan lah tajuk kita ni. Sebenarnya timbulnya tajuk ni sebab saya rasa perlu untuk pelajar-pelajar, terutama pelajar matrikulasi yang akan join matrikulasi yang akan mereka pilih. Dan yang keduanya ialah berkaitan yang pelajar lepasan matrikulasi yang baru habis pada semester ini, yang akan sambung untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat menara gading atau universiti. Jadi kami sebagai alumni ni bertanggungjawab untuk kita berkongsi dengan mereka tentang persediaan lah, kalau kita nak kata persediaan awal, supaya mereka tahu apa sebenarnya yang berlaku sekiranya mereka masuk ke alam matrikulasi dan universiti itu sendiri. Tak kisahlah berkaitan sama ada kebaikan ataupun keburukan, manis, pahit, masin manis, semua akan berlaku. Jadi sementara kita tunggu moderator ni, biasalah malam-malam ni kan kita tak boleh nak jangka. Dalam keadaan itu, macam saya sekarang ni pun hujan, kat rumah hujan. Jadi bila hujan tu memang mengganggu lah kita punya line terutamanya. Saya ni pun banyak kali cuba untuk stabilkan line itu sendiri. Sebabnya biasalah kalau hujan ni memang akan terganggu. Tambah pula kita punya moderator ni menghadapi perkara yang sama. Jadi kita harap sangat malam ni semuanya berjalan dengan lancar lah. Tak apa, kita akan menunggu moderator kita, InsyaAllah. Sementara itu bolehlah kita sembang-sembang sikit sebelum kita masuk ke topik ni. Macam mana ya sepanjang PKP ni, adakah berjalan dengan baik? Bagaimana cara kita menguruskan keadaan diri kita ataupun masa itu sendiri sepanjang PKP ini? Sebabnya apa yang saya perasan, kalau kita lihat di media sosial, banyak perkara-perkara yang pelik lah berlaku kan. Macam ada yang seperti cacing kepanasan yang tak boleh tahan duduk dalam rumah, sampai di tahap sanggup keluar senyap-senyap, sorok-sorok. Salah. Okey lah, lupalah pula. Aduh, kita dah sembang banyak ni, lupa nak perkenalkan diri. Biasa terlajak dia semangat sangat kan. Okey. Yalah, kita terus kepada pengenalan diri. Okey, nama Afiq Syauqi, gemar dipanggil Afiq. Saya merupakan Setiausaha Agung
NGO alumni KMPK baru saja dilantik. InsyaAllah ada orang nak send request. Oh, ya Allah. Sampai. Kita tukar moderator ni macam ni. Ke macam mana? Begitulah. Jangan setting. Mereka dapat tudung. Okay, sekarang kita lebih kurang 50 orang viewers, 48 orang. Ya, boleh lah ikut. So, Assalamualaikum. Boleh kita mula, Habib? InsyaAllah. InsyaAllah boleh mula. So, update terkini kita, moderator bertukar lah sebab moderator kita yang jauh di utara sana masalah pula. Kena pakai earphone je ni. Sebab saya dengar okey je. Yang di rumah, yang melihat live ni suara okey tak? Kalau suara okey, boleh bagi tahu. Kalau tak okey bagi tahu. Kita adjust kan, kita buat keluar mikrofon besar kan. Mana aku nak dapat mikrofon mana-mana ni? Suara okey ah. Sekejap ah. Cuba test yang ni. Wow. Ya. Kita Sekejap ya. Sekejap. Setting sikit.
Okey. Wah, siapa batch 19-20 kat sini? Kita minta ramai lah ya malam ni. Kita nak fokus dekat diorang ni dulu. Okey. Setting tak ada ke? Sekejap. Okey, alright. Nak pin pin kat mana ya? Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Salam. Fik dengar tak? Dengar. Alright. Sekejap. Aduh. Mana dia? Ada tajuk Ada kat sini. Ada. Tu dia lain lah. Turun. Tajuk Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Dengar. Ini setting Okey, luar. kena duduk luar tak? Dalam line tak elok. Maklumlah rumah banyak pokok. Faham. Okey, yang kat rumah boleh dengar. Sorry lah kalau gelap sikit kan. Kita duduk dekat luar rumah ya. Mana nak cerah sangat. Okey, kalau semua okey kita mula lah ya Fik, boleh? Kita dah tunda lama sangat dah ni. Dah 9.40 lah. Ya. Ya, boleh. Fik yang setting. Okey, pin komen. Siapa moderator ni? Yes. Alright, kita mulakan sesi malam kita ni. So, terima kasih kepada semua yang join live kita malam ni. Sekarang ni ada 48 orang yang saya boleh tengok. Kita ada Sir Kamal daripada batch 2013, 2019. Lama tu dekat matrik.
Saya punya mentor. Siapa yang kenal tu tahulah sekarang macam mana. So kita ada Banib yang baru join. Kita ada yang tua-tua pun ada. Dah hilang pula yang tua tadi tu mana? Yang tua tadi. Banyak pula cakap yang tua tu. Ya. Okay. Tadi Encik Aris pun ada. Encik Aris tadi WhatsApp saya tanya pukul berapa nak start ni. Tak sabar-sabar. So kita akan mula sekarang insyaAllah. Ya, kerana okay, bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ni sesi alumni live sharing kita ni bertajuk matrikulasi versus universiti, mana lebih susah. So saya adalah moderator bidang terjun ya. Bukan jangan tanya mana saya punya parachute sebab last minute. So tak adalah parachute ni, apa yang adalah. Kan macam mana nak, jangan bandingkan cahaya saya dengan Afiq sebab memang berbeza lah. Cahaya nur. Nurnya berbeza sebab masa persediaan ni pun berbeza. Ya, betul. Okey, saya kenalkan diri lah. Saya bagi yang tak kenal, saya Hasnul Adin, Timbalan Presiden NGO Alumni KPK untuk sesi 2020-2022 lah. So daripada batch 2010-2012 PDT, atau sekarang ni kalau di matrik kita panggil sistem 4 semester. Okay, sekarang bekerja sebagai marketing manager Cyberjaya. Dan kita punya panel malam ni untuk mengupas tajuk matrikulasi versus universiti, mana lebih susah. Panel kita saudara Oh, kita alah terputus hubungan pula. Putus. Allah. Sekejap. Macam mana ya? Okey. Tak apalah, sementara itu kan mungkin sekarang dah ramai. Maaflah mungkin malam ni line tak apa nak cantik. Okey. Okay, tak apa. Kita teruskanlah, mungkin kita ke sesi pengenalan dulu lah. Okay, nama Afiq Syauqi, sekarang memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung sesi 2020-2022. Okay. Sekarang saya masih seorang pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2 dalam bidang kejuruteraan mekanikal. InsyaAllah lagi 2 tahun kita akan berada di alam yang baru. Orang kata dah grad kan. Jadi bila dah berpisah daripada alam pelajar tu, kita pergi ke alam pekerjaan lah pula kan. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. Okay, tak apalah, sebab ada masalah kan malam ni, jadi kita teruslah. Jadi saya seorang kot, insyaAllah kita berkongsi pada malam ni. Kita buat tazkirah khas tentang tajuk khas kita pada malam ini, iaitu matrikulasi versus universiti, mana lebih susah. Mungkin ada di antara kita ni tertanya-tanya kenapa tajuk macam tu. Sebab saya dapat tadi satu komen khas, kenapa tajuk matrikulasi versus universiti sedangkan level ni tidak sama. Kalau kita faham matrikulasi ni ialah pra-universiti dan universiti itu sendiri di peringkat yang lain. Jadi kenapa perlu nak compare dua ni? Baik kita compare, kita bandingkan antara matrikulasi dengan asasi itu sendiri. Jadi tak apa, malam ni kita akan bongkarkan kenapa kita gunakan tajuk ini. Okey, baik, sedikit pengenalan lah tentang matrikulasi secara ringkas. Seperti yang kita faham, matrikulasi ini memiliki banyak jurusan. Yang paling popular sekali ialah jurusan sains, di mana kita ada sistem 2 semester, itu pertama, dan yang kedua ialah sistem 4 semester yang berfokuskan kepada Bumi Putera sahaja.
Dan yang kedua ialah jurusan kejuruteraan. Dulu dipanggil teknikal, sekarang nama baru. Jurusan kejuruteraan. Dan yang ketiga ialah jurusan perakaunan. Ini biasalah yang kita dengar. Dan satu lagi jurusan baru yang saya pun baru tahu tahun ni selepas saya pergi ke satu sharing khas di Genting Highland hari itu bersama dengan BMKPM, itu bahagian matrikulasi, di mana saya baru tahu ada satu jurusan, iaitu jurusan perakaunan profesional. Dia sama bila perakaunan profesional ni, dia kita nak faham lebih kepada SCCA lah kan. Dia sama macam CAT kalau siapa pernah dengar, iaitu Certificate Accounting Technician atau Technical, something yang begitu. Dia adalah foundation untuk seseorang yang masuk dan akan teruskan pengajian di peringkat ACCA. Okey, baik. Kita teruskan, itu tentang sedikit mukadimah lah kan, tentang matrikulasi. Jadi kita nak cerita sikit, kita nak masuk ke dalam sikit kenapa matrikulasi versus universiti. Sebentar petang tadi kita dapat banyak soalan yang insyaAllah saya akan cuba jawab sebaiknya dalam ni. Kita cubalah. Walaupun masa bersuntuk kita cuba untuk habis dalam keadaan yang info yang padat dan secara holistik. Okey, baik. Soalan pertama ialah berkaitan dengan bagaimana pengurusan masa. Sebab kalau kita nak bandingkan sendiri matrikulasi universiti ni, pengurusan masa ni berbeza kerana jadual pun berbeza. Okey, baik. Yang pertama ialah dari segi pengurusan masa itu, di matrikulasi itu sendiri, kita faham masanya agak terhad. Itu poin yang pertama saya lah. Masanya agak terhad. Di mana jadualnya disusun rapi. Kita nampak setiap hari, dari hari Senin sampai ke hari Jumaat, dari pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Sekurang-kurangnya lah kan, pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Betapa padatnya jadual itu. Jadi jika kita nak bandingkan dengan universiti, di mana jadualnya itu kita pilih sendiri. Kebanyakan universiti kita perlu susun jadual itu sendiri mengikut kesesuaian masa kita. Sebab kita faham apabila kita menjadi seorang mahasiswa ni, banyak komitmen kita. Bukan sekadar untuk belajar, mungkin komitmen kita untuk event. Sama ada event di dalam universiti itu sendiri atau event di luar universiti itu sendiri. Jadi kita diberi pilihan di peringkat universiti untuk memilih jadual itu sendiri. Okey. Seterusnya, poin kedua ialah jadual. Jadual di matrikulasi sangat-sangat pack. Sangat-sangat pack. Jadi kalau pack tu, bila sebut pack tu, jadi pelajar di matrikulasi itu sendiri tidak boleh bermain-main sebenarnya. Dia perlu susun jadual itu sebaik-baiknya, sebabnya kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita ni, dia menganggap matrikulasi ni satu perkara yang mudah. Ada setengah orangnya boleh survive dan ada setengahnya mungkin tak mampu. Jadi saya ada beberapa sahabat yang mungkin, saya bukan nak mengatalah, tapi ini sekadar perkongsian supaya semua orang tahu. Sahabat saya yang A ni, dia sedikit tak berapa rajin nak belajar. Tapi di akhir semester, itu dua-dua semester, berjaya dapat 4 flat. Sahabat saya yang B ni pula, dia ni saya tak naklah mengatakan, tapi dia, saya boleh kategorikan sebagai tak rajin belajar. Bukan malas, tak rajin. Tapi berlaku, saya pun tak faham kenapa, tapi pada masa yang sama kita cuba menasihati dengan cara yang baik kan, tapi masih tak dengar. Jadi berlaku masalah lah di situ, di mana akhir semester beliau dapat, semester pertama setahu saya dia dapat 2.0, itu pointer dia. Dan semester kedua bawah pada 2.0. Jadi kalau kita kira sebagai PNGK tu bawah pada 2 lah kan. Jadi bila bawah pada 2 ni berisiko tinggi untuk kita minta universiti awam. Kita nak mohon universiti awam, saya rasa sangat-sangat tipis, malah tak dapat. Dan akhirnya sekali dia tak dapat masuk universiti. Akhirnya itulah kesan-kesannya kalau kita ni perlu masa yang singkat ni, dalam masa kurang daripada setahun, mungkin dalam lebih kurang 10 bulan, kita kena gigih, usaha rajin. Okay? Cari kawan yang boleh membawa kita ke arah kebaikan, yang membantu kita untuk menguruskan masa kita kalau kita ni ada masalah masa. Nanti kita akan masuk bab masa pula. Okay.
Alright. Okay, itu soalan pertama, jadi kita boleh pergi ke soalan kedua. Okay, saya kalau boleh nak minta yang ada dekat sini boleh lah. Kalau nak tanya soalan apa-apa, insyaAllah lah saya cuba untuk jawab lah, menyelesaikan masalah-masalah anda. Sebab saya diberi amanah untuk malam ini. Okay, kita pergi ke soalan kedua yang saya dapat ialah macam mana cara pembelajaran kita di matrikulasi dan di universiti itu sendiri. Sudah pastinya kalau kita nak tengok di matrikulasi berbeza, di universiti berbeza. Kerana apa? Yang pertama ialah pelajar matrikulasi itu sendiri sangat-sangat beruntung. Lecture note, segala exercise, segala exercise diberikan. Jadi ia bukan satu masalah yang besar untuk pelajar itu untuk tidak mengulang kaji atau tidak belajar langsung. Ya. Manakala kalau kita nak bandingkan dengan di universiti pula, di universiti ni dia berbeza kerana kebaikannya kena survive sendiri, kena berdikari. Mengikut pengalaman saya, ia memang berlaku sebegitu rupa. Sebabnya apa? Bila masuk dalam kelas, kita hanya masuk lecture saja. Segala lecture note tu kita sendiri yang kena pergi minta ataupun kita sendiri yang mencari bahan-bahan ilmiah untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kita mengkaji atau kita belajar itu semua. Kita belajar. Tak kisahlah, dia berkaitan dengan semua subjek. Maksudnya memang kena cari sendiri, berdikari ataupun jumpa lecturer itu sendiri. Okay. So kita masuk pada poin yang kedua, iaitu di matrikulasi ni pensyarah-pensyarah dia sangat-sangat caring. Sangat-sangat sayang dengan student dia. Tak ada lagi saya jumpa pensyarah-pensyarah di situ yang tak ambil berat pasal anak buah. Sebab apa? Mengikut pengalaman saya, lecturer saya sendiri ada yang mewajibkan untuk kita pergi untuk consultation. Kenapa consultation ni sangat penting? Ya, sebab kadang-kadang kita belajar dalam kelas. Atau kita belajar dalam lecture hall. Okay, dalam dewan kuliah sendiri tu lagi tak faham. Malah ada pula yang tidur dalam lecture hall kan. Biasalah sejuk kan, aircon. Jadi, perkara itu yang berlaku. Tambah pula dengan jadual kita yang padat. Jadi, dengan rehat yang tak cukup, dengan kerja yang banyak. Jadi, berlaku sebegitu rupa. Tidur dalam kelas. Itu pasti. Jadi, consultation tu penting kerana apa? Memang kita akan meluangkan masa, kita mengorbankan sikit masa untuk kita pergi berjumpa dengan pensyarah itu sendiri untuk kita mendapatkan, meningkatkan kita punya kefahaman supaya lah kita fahamlah tentang satu perkara itu. Bukan senang ya sebenarnya matrikulasi ni, dia ada juga kesusahan dia kalau kita tak pandai nak cungkil rahsia-rahsia itu. Okay. Kalau kita nak bandingkan pula dengan universiti, consultation ni tiada sebenarnya. Kalau saya tiada consultation, kecuali kalau kita sendiri yang nak pergi jumpa lecturer itu. Dia menjadi permasalahan bila mana lecturer itu sendiri, kita faham dekat peringkat universiti ni lecturer sangat sibuk. Jadi bila sangat sibuk tu menyebabkan kita nak jumpa pun susah. Sehingga kan kita sendiri yang nak kena buat appointment. Macam saya pernah nak buat appointment 3 hari sebelum, kadang-kadang susah juga nak tiba nak jumpa hari yang ketiga tu tak dapat. Sebab apa? Sebabnya ya, kita faham lecturer ni fokus dia lebih kepada kajian itu sendiri. Apa yang saya diberitahu semasa dalam kelas dulu di universiti lah, di mana lecturer itu sendiri fokus dia untuk untuk mengajar hanyalah sekitar 20 ke 30% sahaja. Jadi selebihnya itu ke arah apa? Ke arah kajian mereka sendiri. Ya, mereka kerana lecturer ni komitmen mereka lebih besar. Mungkin ada yang komit kepada kerajaan ataupun sektor-sektor swasta ataupun terlibat dengan singgah peringkat antarabangsa. Itu pasti. Jadi 20 ke 30% sahaja untuk dia punya, orang kata apa, KPI untuk mengajar pelajar. Jadi apa yang berlaku pada pelajar? Pelajar sendiri perlu ambil inisiatif, berdikari dan mencari lecturer itu sendiri sekiranya tidak faham dan sebagainya. Biasalah tu kan, kalau dalam lecture hall tu tertidur, biasalah letih. Kadang tak tertidur, dia terlelap, tersengguk-sengguk. Itu biasa macam tu. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang 3. Sebabnya saya seorang kan malam ni, jadi kita macam sembang-sembang santai lah kan, macam ala-ala tazkirah sikit.
Dia tak nampak lah macam forum. Tapi tak apa, saya cuba deliver info-info ni supaya semua orang mungkin boleh dapat sedikit dan faham apa benda yang saya ingin sampaikan. Itulah maksud sebalik matrikulasi proses universiti itu. Okey. Persoalan keempat saya dapat ialah berkaitan dengan pengurusan diri. Ya. Bila kita cakap tentang pengurusan diri ni kan, saya tahu sejak dari kecil sehingga ke besar kita ni diajar untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang berprofesional sehingga kita ke peringkat dewasa. Sebab apa? Bila kita bercakap tentang pengurusan diri ni, dia sebenarnya satu cabaran untuk kita kekalkan dalam konteks atau imej kita yang terbaik. Macam saya malam ni, saya cubalah untuk mencari outfit yang sesuai untuk untuk live pada malam ni. Sebab apa? Biasalah masa nak balik rumah tu, masa PKP tu kelang kabut kan. Jadi baju-bajunya pun bawa pun yang ala kadar saja. Jadi itulah kita cari yang mana yang terbaik di sini. Okay. So kita teruskan dengan pengurusan diri. Okay, jadi di matrikulasi itu sendiri, di mana tentang pengurusan diri tu pada saya lebih teratur dan lebih baiklah. Apapun benda ni dia bergantung pada diri sendiri sebenarnya. Tapi saya nak fokuskan pada matrikulasi di mana apabila jadual kita itu padat. Kita faham matrikulasi ni jadualnya sangat padat. Jadi rata-ratanya kita dengan rakan sebilik atau rakan sekelas dengan rakan-rakan kelas lain, jadualnya hampir sama. Jadi ia menjadi satu advantage atau kelebihan untuk kita di mana macam mana? Menjadi advantage untuk kita, maksudnya antara satu sama lain tu. Kita dengan rakan sebilik contohnya, paling rapat, paling dekat. Kita sendiri yang menasihati, kau janganlah buat macam ni, kita kena pergi kelas, tak boleh ponting-ponting, walaupun letih ke apa kan, kita pergi. Maksudnya ada satu force yang menolak diri kita tu untuk kita pergi buat sesuatu yang menjadi kewajipan. Itulah maksud pengurusan diri tu kan, di mana dari segi penjadualan kita tu tersusun. Sebabnya mungkin kita ni jenis orang yang tak boleh nak jaga diri. Kita perlukan seseorang yang dekat dengan kita untuk kita uruskan diri kita dengan lebih baik. Macam tu satu contoh lah. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan universiti, saya sendiri pun nampak dan terlihat juga benda ni. Di mana bila universiti ni dia jadualnya sedikit tak padat, ada sikit macam ada free time. Jadi berlaku ponting. Boleh berlaku ponting. Kadang-kadang pergi kelas pun, maaflah cakap, pergi kelas pun tak bersiap kan, tak mandi kan, tak pakai pergi kelas pakai baju tidur. Satu lagi yang mengajar saya apabila saya berada di matrikulasi, saya kekalkan budaya itu di peringkat universiti, di mana saya kekalkan budaya cara pemakaian. Saya pergi kelas di universiti tak pernah sesekali pakai slipper. Dan namun saya sangat pantang bila tengok macam ada orang pergi kelas, pergi fakulti pakai slipper. Ni satu budaya yang tak elok sebenarnya. Dia macam kurang beradab sebenarnya. Sebabnya kalau kita pergi ke satu gudang ilmu itu, kita perlu dalam keadaan yang baik dan keadaan yang bersedia. Jadi kalau kita pergi kita pakai slipper pergi ke kelas, adakah itu menunjukkan tanda-tanda kita bersedia untuk menerima atau kita dapat ilmu daripada lecturer kita itu sendiri? Jadi kita kena fikirkan perkara tu. Pernah lah kot, saya rasa tak pernah. Okey. Sebab saya masih kekalkan budaya di matrikulasi di mana kita mementingkan pakai baju kemeja wajib, pakai soslet wajib, pakai kasut lagi wajib. Tie lagi. Nampak? Jadi kalau kita pergi universiti ni mungkinlah kita tak mampu nak pakai kemeja, tapi sekurang-kurangnya kita pakailah secara semi formal ataupun smart casual. At least baju itu berkola. Dan yang paling penting berkasut lah. Dia menjadi masalah ni pelajar-pelajar universiti ni di mana dia pakai pakaian cumanya satu masalah di kasut, pakai slipper. Itu yang menjadi, bagi saya dia tak kemas sebenarnya. Patutnya kita kena kemaskanlah diri kita kan. Sebagai mahasiswa ni, nama pun mahasiswa. Maha tu apa benda maksudnya tu? Maksudnya dia nama yang berharga kat situ. Gelaran yang berharga. Jadi perlu jaga imej sebenarnya. Berjumpa. Sebab apa? Kalau bila kita berkasut, kita bersedia. Itu satu. Yang kedua, adab kita untuk berjumpa dengan lecturer itu sendiri. Kalau kita jumpa lecturer dalam keadaan kita berselipar, dia sendiri pun tengok kita tak bersemangat. Macam dia pun
macam, yelah, dia anggap mungkin, dia boleh dalam hati dia boleh anggap kita ni macam kurang ajar dan tak beradab. Itu masalah dia sebenarnya. So perkara ni berlaku kepada sahabat-sahabat saya yang dekat universiti tu sendiri. Okay, bukan setakat kena marah, kena maki lagi. Sebab apa? Kaki terbuka. Maksudnya tidak pakai kasut. Pakai slipper. Dia satu lagi masalah pakai slipper ni, bila berjalan tu berbunyi. Tambah pula kalau baru keluar daripada tandas yang basah slipper tu, bila jalan tu bunyi macam mana. Siapa yang pakai slipper tahulah kan. Kita semua pernah pakai slipper. Jadi kita tahu macam mana bunyi dia tu. Okay. Okay, tambahan pula. Bila kita berada di universiti ni, dari segi pengurusan diri tu, kita faham yang kat universiti ni, event kita sangat banyak. Untuk latihan kita, latih kemahiran kita dari segi soft skill, communication skill, apa-apa skill lah kan. Kita akan terlibat dalam, contoh kita akan terlibat dalam sesuatu event. Event yang berperingkat begini, berperingkat macam ni, yang bersifat begini. Jadi, di situ kita telah letak satu program dalam jadual kita. Jadi contoh, kalau kita tak susunnya dengan baik, apa yang akan berlaku? Ya, maka berterabur, maka berlakulah keletihan apabila tidak menjaga masa, tidur lambat. Jadi berlakulah apa? Yang paling ketara sekali ialah ponting kelas. Itulah dia. Okey. Right, 15 minit lagi ya. Okey, tak apa. Kita cuba lajukan. Okey, baik. Ni persoalan keempat di mana kita faham dekat Malaysia ni tak semuanya dalam keadaan yang berkemampuan. Di mana saya dapat persoalan tentang dari segi kewangan ataupun perbelanjaan kita nak bandingkan antara matrikulasi dengan universiti itu sendiri. Baik, apa yang menariknya, kelebihan apabila siapa yang masuk matrikulasi ini untuk dibandingkan dengan lain, di mana matrikulasi itu sendiri dia akan memberikan allowance setiap bulan sebanyak RM250. Okay. Kalau dalam satu semester tu kalau tambah-tambah ada lebih kurang RM1,250 satu semester. Itu satu semester. Kalau kita tambah 2 semester jadi berapa? Tambahlah sendiri. Okay. Yuran pula murah. Yuran pendaftaran pula tu dalam sekitar dia range dia dalam plus minus RM500. Murah. Jadi sangat beruntung sebenarnya budak manipulasi. Jadi timbulkan persoalan diri kita, kenapa kita malas untuk belajar, kenapa kita tak boleh nak skor. Kita tanya diri kita balik. Okay? Untuk adik-adik yang batch baru ni tak nak masuk dalam universiti, okay, perlu buat satu persediaan khas. Walaupun PKP ni kan kita tak tahu lagi bila, jadi cuba buat perancangan itu. Kalau kita nak bandingkan pula dengan universiti, universiti takkan nak bagi allowance dekat pelajar. Di mana kita sendiri kena cari duit tu. Yang pertama sekali ialah macam biasalah Pharma kan, sponsor by Pharma. Okay, sponsored by Pharma. Okay, father mother. Itu yang pertama. Yang kedua, kita teruskan pada pinjaman lah pada siapa yang layak. Kalau nak lebih advance sikit, yang pandai, kita dapat beasiswa. Itulah antara sumber-sumber kewangan yang kita boleh, punca sumber kewangan tu yang menyebabkan kita boleh survive di universiti. Kalau kita tak dapat benda-benda macam ni, alamatnya susah lah. Sebab dari segi makan, minum tu, kalau nak bandingkan makan minum tu, bagi saya di matrikulasi harganya masih lagi berpatutan. Apa yang saya tahu kat universiti awam pun lebih kurang begitu. Tapi kalau kita nak bandingkan, universiti awam ni kan di bandar, jadi siapa yang universiti yang berada di bandar itu sendiri, kalau kita keluar, contoh macam saya di UKM sendiri, kalau kita keluar di kawasan-kawasan Bangi tu, kalau kita makan di luar, tengoklah harga dia macam mana. Ada kadang-kadang harga tu mengatasi kita punya kemampuan. Jadi bezalah dengan matrikulasi, sebab matrikulasi tu kita duduk dalam college walaupun kita ni terkurung macam sekolah kan, tapi tak ada masalah sebab kita duduk dalam tu tetap cukup. Tak ada masalah. Makan cukup, makan boleh pergi kafe, beli dengan harganya pun tak mahal. Okay. Sekitar dulu pun saya makan nasi dengan lauk ayam pun dalam lebih kurang RM3. Sekurang-kurangnya. Nak murah sikit makanlah dengan telur dadar ke kan, telur mata kan, dapatlah RM1.50 ke RM2 kan. Jadi still boleh survive dengan duit. Walaupun ibu ayah tak bagi RM250 tu kan. Jadi tak ada masalah, boleh survive di matrikulasi. Jadi sangat-sangat beruntung pelajar-pelajar matrikulasi ni sebenarnya. Jadi tanya dia balik, kenapa malas? Ya, tanya. Jadi perlu. Okey. Mungkin kita hampir ke penghujung ni, tapi tak apa, saya sambung lagi. Berkaitan dengan yuran di universiti itu sendiri.
seperti kita tahu kalau kita nak bandingkan yuran dengan kita nak bandingkan yuran universiti dengan matrikulasi itu sendiri, sudah pastilah matrikulasi ni harga yuran dia, yuran pendaftaran ni RM500 tu, kalau tak silap saya, hanya sekali bayar kita duduk situ dalam masa sepanjang 2 semester. Okay, kalau yang 4 semester pun still harga yuran yang sama. Kalau kita nak banding dengan universiti, of course lah, universiti ni dengan kos yang lebih mendalam, jadi harganya pun untuk kos-kos yang kritikal, yang praktikal, yang teknikal, yang lebih kepada profesional, kosnya agak lebih mahal lah sedikit. Nak bandingkan dengan kos-kos yang biasa. Jadi benda tu memang kita perlu diambil, perlu ambil kira lah sebelum kita nak masuk universiti, bagaimana kita punya perbelanjaan atau belanjawan kita, persediaan kita macam mana nak masuk ke universiti untuk pelajar-pelajar yang baru habis matrikulasi. Okay, untuk kita nak habiskan tentang soalan malam ni, kita boleh terus kepada sesi soalan nanti. Okay, info tambahan lah tentang matrikulasi ni kan, di mana bukan sahaja kita terapkan tentang subjek-subjek yang wajib, tetapi ada juga subjek-subjek wajib ambil. Maksudnya bukan subjek teras, iaitu seperti dinamika, kalau tak silap saya, kalau masih ada dinamika dan pendidikan Islam. Satu lagi kita ada khas untuk kita nak masuk universiti ni, kalau tak ada, kalau rendah markah dia, maka tak boleh masuk universiti, iaitu curriculum. Dia berbeza macam ikut jadual saya dulu. Semester 1 saya ambil dinamika dan pendidikan Islam, dan semester kedua saya ambil curriculum. Macam itulah dia punya penjadualan di matrikulasi. Jadi seterusnya, info tambahan lagi ialah berkaitan dengan sijil. Untuk sesiapa yang keluar daripada matrikulasi, sijil anda sangat-sangat laku sebenarnya. Kenapa saya kata begitu? Kerana dia telah diiktiraf. Maka anda boleh mohon untuk satu jawatan, iaitu N29. Okay, dia punya grade itu N29. Jadi bukan satu masalah. Macam dulu-dulu mungkin tak laku. Setahu saya dia tak valid sijil matrikulasi. Orang kata diploma valid. Sebab sampai sekarang pun siapa yang berminat, ada yang macam compare, kenapa tak nak ambil matrik, nak masuk diploma, sebab habis diploma nak kerja. Jadi sekarang matrikulasi, sijil dah diiktiraf, jadi tak ada masalah. Lebih cepat, masa lebih cepat, fast track. Kalau tak nak masuk degree pun, tak nak sambung belajar, boleh kerja dengan grade N29. Okay, seterusnya matrikulasi ni ada menawarkan satu kursus, bukan satu kursus, maksudnya penawaran untuk pelajar-pelajar cemerlang untuk pergi ke luar negara. Okay, ini untuk pelajar-pelajar cemerlang yang mana pointernya bagus. Dulu pointer saya dalam range tu, tapi saya tak minta sebab pada masa tu saya tengok saingan-saingan saya sebab kebanyakannya 4 flat. Jadi tak apalah. Jadi tawaran untuk ke luar negara, belajar di luar negara. Saya ada seorang sahabat, masih, saya tak tahu dia ada ke tak dalam ni, sekarang berada di Australia kalau tak silap saya. Dia ambil, dia sambung ni lah, yang tawaran matrikulasi ni untuk sambung di luar negara. Saya tak ingat nama universiti tu apa, itu tak penting. Kerana apa saya nak menekankan di sini, maksudnya matrikulasi ni bukan calang-calang, kerana kita boleh offer kepada sesiapa yang cemerlang, yang berminat untuk jadi pensyarah selepas habis grad tu, berminat untuk jadi pensyarah, boleh mohon tawaran tersebut. Okay, so lagi berapa minit lagi ya sebenarnya? Okay, kalau macam tu kita boleh, saya rasa cukup lah kot perkongsian sedikit perkongsian tentang matrikulasi versus universiti, mana lebih susah sebenarnya. Nanti kita akan concludekan dari hasil perbincangan kita nanti. So kita boleh teruskan kepada persoalan. Saya tak tahu, adakah lebih baik saya end dulu atau saya kekalkan. Saya tak rasa lagi berapa minit, jadi adakah saya patut end atau buka balik sebenarnya.
Sekejap ya. Okay, alright. Sekejap. Okay, tak apalah, kita teruskan saja dengan persoalan. Okay. Okay, alright. Kita boleh pergi kepada soalan. InsyaAllah. Okay, saya end dulu kot. Lepas tu kita sambung dengan live baru. Sebentar. Ya. Saya tengah nak mengumpul soalan sekejap ya.